Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Faisal Badri dalam channel Bicara Usahawan. Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel Bicara Usahawan. Okey, dalam video kali ini saya akan membincangkan tentang satu topik yang ada kaitan rapat dengan diri kita. Bukan saja usahawan dan yang bukan usahawan pun juga terlibat sama benda ni dengan benda ni, okey. Dan benda ni ada baik, ada buruknya dan kita akan bincangkan ataupun bicarakan sekejap saja lagi. Okey, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification terbaru daripada channel Bicara Usahawan. Okey? Without further ado, jom kita berbicara tentang topik kali ini. Okey, topik kita kali ini yang saya nak bincangkan ataupun berbicara dengan anda adalah mengenai topik hutang. Bila kita sebut saja hutang, ia bukan saja berkait rapat dengan usahawan, malah ia juga berkait rapat dengan individu yang bukan juga usahawan yang bekerja seharian. Okey, dan saya yakin pada zaman sekarang ni ramai antara kita yang ada hutang. Okey, hutang ni tak salah kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Itu sebab saya cakap awal tadi, ianya ada baik dan ada tak baiknya. Okey. Dan pada saya lah, ini pendapat peribadi saya, bukan secara general. Okey, setiap orang berpendapat yang lain. Pendapat saya, hutang ni ada banyak buruknya berbanding yang baik. Okey. Jadi kalau pendapat saya lah, kalau kita sebagai usahawan sepatutnya kita sedaya upaya kita cuba elakkan hutang, ataupun kalau kita berhutang, cuba sedaya upaya untuk melangsaikan hutang tersebut secepat mungkin, tanpa tangguh-tangguh lagi. Okey, saya ingin bawa kepada anda satu mindset ataupun tanamkan satu mindset kepada anda, yang hutang ini adalah wajib dibayar. Okey, wajib dibayar kalau anda ada kemampuan untuk membayarnya. Okey, saya tahu statement ni agak kontroversi sikit sebab ada orang kata, saya tak apalah bayar hutang kan sebab saya tak mampu lagi nak bayar hutang. Okey, itu salah sebenarnya. Mungkin sekarang anda tak mampu lagi untuk bayar hutang, tapi anda perlu berusaha untuk membayar hutang yang anda dah buat tu. Okey, sebab apa? Sebab hutang ini adalah perjanjian antara dua pihak. Okey, sebenarnya adalah perjanjian untuk dua pihak. Okey, kenapa saya cakap perjanjian antara dua pihak? Sama ada anda berhutang dengan bank ataupun berhutang dengan individu, anda berjanji dengan kedua-dua pihak ini. Okey, katakanlah anda berhutang dengan bank, anda telah berjanji dengan bank untuk membayar hutang tu dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, dan dalam amount yang telah anda orang kata setuju semasa anda membuat perjanjian dengan bank tu. Sama juga dengan individu. Kalau anda berhutang dengan kawan anda, okey, kalau anda berhutang dengan kawan anda berjanji dengan kawan anda untuk membayar jumlah wang yang anda pinjam tadi tu dalam kadar tempoh tertentu dan juga mungkin dalam jumlah-jumlah yang tertentu untuk hutang tu dilangsaikan. Perkara ni sama ada dengan bank ataupun dengan kawan anda sendiri ataupun dengan mana-mana individu yang lain, ianya sama sahaja. Okey, ianya adalah perjanjian antara anda dengan orang yang memberi hutang tersebut untuk anda bayar hutang mereka. Dan mereka pula yang memberi hutang pada anda adalah bertujuan untuk membantu anda memudahkan urusan anda. Jadi tak eloklah kan kalau orang dah tolong kita, dah bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita ataupun melancarkan urusan kita kan, yang melibatkan duit, dengan memberikan sejumlah duit hutang kepada mereka, tapi kepada anda, tapi anda tak bayar pula hutang tu bila urusan anda dah selesai. Itu nampak tak elok lah. Okey, sebab
memang saya dah jumpa pengalaman saya selama buat bisnes ni, dan juga dalam hidup saya jumpa ramai orang yang suka berhutang tapi tak suka nak membayar. Okey, saya ada beberapa pengalaman lah, di mana pertama saya sendiri yang berhutang, yang kedua kawan berhutang dengan saya, yang ketiga saya dibebankan dengan hutang yang tak patut saya buat. Maksudnya ada orang menggunakan nama saya untuk tujuan berhutang lah. Okey. Saya go through satu-satulah pengalaman saya dalam berhutang ni. Okey, yang pertama saya sendiri berhutang. Okey, itu memang biasalah, macam kita ada subscribe, saya ada subscribe Kowe, kadang-kadang 2-3 bulan tak bayar, tapi saya usahakan untuk membayar dia. Itu perkara biasa sebab kita tengok keutamaan ataupun pengurusan, cara kita menguruskan kewangan, tapi bukan tak nak bayar, tapi kita akan bayar juga. Okey, contoh kalau tak ada job tu kan, macam 1-2 bulan tak ada job, saya mungkin terlepas bayar yang tu sebab kita ada benda lain. Tapi bila dah dapat job, saya akan usahakan untuk habiskan hutang tersebut. Sebab Kowe ni jenis hutang yang kita bayar bulan-bulan. Kita ada buat kontrak kan. Kita ada buat kontrak dengan Kowe, kita dah berjanji kita akan bayar bulan-bulan tu. Okey. Tapi kalau kita tak dapat bayar sebab kita tak mampu pada bulan tersebut, kita kena berusaha untuk bayar pada bulan yang kita ada duit. Okey. Bila kita ada duit, kita mesti bayar. Okey. Itu prinsip saya adalah saya tak suka berhutang. Saya tak suka berhutang. Okay? Kalau ada hutang, saya akan cepat-cepat untuk langsaikan hutang tersebut. Okay? Sebab bagi saya, kalau kita ada berhutang, ianya akan menjadikan kita satu bebanan kepada kita. Okay? Ialah bebanan yang tak kita perlukan sebenarnya, hutang ni. Okay? Itu pengalaman saya berhutang. Itu tak ada masalah sebab saya memang menjaga. Kalau hutang, memang saya akan lunaskan secepat mungkin. Sebab prinsip saya memang tak suka berhutang. Okey, yang kedua, saya bagi hutang kepada kawan. Okey, bercakap bila bagi hutang dengan kawan ni, okey, maksudnya kawan pinjam duit daripada kita lah. Okey, yang ni pun satu hal juga, masa meminta dengan kita, cakap berjanji macam-macam, berjanji bulan dan bintang kan, menjanjikan langit apa semua kan. Macam-macam benda yang indah lah bila nak pinjam tu. Dia pinjam adalah sejumlah wang dia pinjam. Tak adalah sampai membebankan sebenarnya hutang yang dia pinjam tu. Sebenarnya dia boleh bayar je. Kalau dia nak bayar sikit-sikit pun saya tak ada masalah. Benda ni berlaku dalam tahun 2015 dulu. Okey, kawan ni. Dan kawan ni sampai sekarang tak kontak saya. Okey, ni akibat bila kita bagi hutang kepada kawan. Satu benda yang saya belajar lah daripada pengalaman saya, bila kita bagi hutang dekat kawan, kita ada chance untuk putus kawan. Okey. Bagi saya tak ada masalah kalau dia nak bayar bila, tapi dia bayarlah, at least dia bayar sikit-sikit pun tak apa. Sampai hutang tu selesai, tak ada masalah. Nak bayar RM10 sebulan pun tak ada masalah. Janji selesai. Tapi yang menjadi persoalan dekat sini, dia berhutang sampai sekarang tak bayar-bayar, dan bila kita kontak tak dapat, dan dia putus kawan lah, boleh cakap putus kawan lah macam tu ya. Dan itu agak menyedihkan lah, sebab yalah, kita berikan sejumlah duit tu, kita bagi duit tu, pinjaman kepada dia untuk dia menyelesaikan masalah dia. Okey, dia cerita kepada saya adalah beberapa masalah dan memerlukan bantuan kewangan. Jadi pada masa tu pun duit saya tak berapa banyak pada tahun tu. Okey, adalah duit tapi tak adalah banyak sangat sebab kita kita allocate duit tu untuk operation cost apa semua tu. Jadi saya gunakanlah duit simpanan saya sedikit untuk membantu dia. Okey, in the end, apabila setelah 2 tahun, sebelum 2 tahun tu, dalam setahun 2015 dia pinjam tu, dalam 2016 tu saya follow up dia, tanya
Masa tu dia masih jawab lagi panggilan saya, jawab lagi WhatsApp saya. Tapi makin lama makin renggang. Hubungan tu jadi makin renggang. Okey, sebab apa? Dia asyik bagi alasan dia tak ada duit nak bayar. Okey, tapi padahal dia janji semasa dia berjanji dengan saya masa pinjam duit saya tu. Okey, pada time tu hujung 2015 kalau tak silap saya. Tadi saya cakap 2015 kan, dalam hujung 2015 atau 2016 macam. 2015 tak silap saya hujung. Dia kata awal 2016 tu dia nak bayar. Tapi akhirnya sampai hujung 2016 saya follow up, tak juga ada bayaran, dan dia juga bagi alasan tak ada duit. Saya cakap tak ada masalah. You bayar sikit-sikit pun tak ada masalah bagi saya. Janji awak bayar sebab awak dah janji, awak dah pinjam duit saya dan saya dah make effort untuk bagikan duit tu kepada awak untuk menyelesaikan urusan awak, tapi awak tak menepati janji tersebut. Janji nak bayar tapi tak bayar. Okey. Saya tak kisah. You boleh anda boleh janji, okey, awak boleh janji untuk bayar dekat saya awal tahun tu, tapi awak tak bayar sebab tak ada duit, tak apa. Janji bayar sikit-sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab kawan-kawan kan, kita boleh je bertolak ansur sebenarnya. Tapi yang menyedihkan adalah bila kawan yang pandai meminjam tapi tak pandai nak membayar. Okey. Itu pengalaman saya sendirilah. Dan sampai sekarang benda ni agak menyedihkan saya lah, sebab kalau boleh saya tak nak putus kawan, tak nak hilang kawan kan. Inilah akibat hutang. Bila kita bagi hutang kepada kawan kita, ada chance untuk kita hilang kawan tu. Dan bercerita ataupun bicara tentang kita bagi hutang ni, ada lagi satu kisah kawan saya sendiri. Okey, kawan saya dia bagi hutang dekat kawan dia. Tapi yang ni jumlah amount dia sangat besar. Okey, saya bagi yang bagi hutang ni adalah si A dan yang minta hutang ni adalah si B. Okey. Okey, si A ni nak tolong B ni sebab B ni kata dia ada satu projek dan dia memerlukan sejumlah duit yang besar, yang banyak untuk memulakan projek tersebut. Okey, lepas tu dia pun convince kawan yang si A ni untuk pinjam duitnya dengan jumlah yang banyak. Kalau tak silap saya dalam 15,000 lah. Okey, 15,000 ni bagi orang yang biasa macam kita, macam saya dalam kalangan usahawan pun, kita ni sebenarnya tak banyak duit sangat tau. Sebabnya banyak duit kita ni kita gunakan untuk operasi, untuk jalankan kita punya bisnes. Okey, jadi apa yang A ni buat, A ni dia sebabkan atas dasar untuk membantu kawan, dan dia yakin yang dengan janji kawan yang B ni, si B ni untuk bayar dalam tempoh, kalau dapat payment pertama, dia janji kat A ni, dapat payment pertama aku bayar dekat kau. Okay, dia kata okey, dapat payment pertama di projek ni aku bayar dekat kau. Okey, jadi sebabkan si A ni percaya dengan si B ni, dia berusaha sedaya upaya untuk dapatkan jumlah yang si B ni nak, 15,000 tu, untuk membantu si B ni jalankan projek dia. Dia korek duit simpanan dia. Lepas tu dia korek lagi duit dalam bank dia, kat mana dia cari. Dia kata ini atas cerita dia lah. Si A ni korek duit. Lepas tu dan dia pinjam juga duit daripada isteri dia. Dan seterusnya, bila dah berusaha sedaya upaya, dah korek simpanan apa semua, dia pun dapatlah jumlah yang nak, 15,000 tu. Okey. Dan dia ada pesan dekat B ni. Dia kata, okey, 15,000 ni yang aku bagi kau pinjam ni adalah duit simpanan aku kalau time emergency aku nak guna. Okey, dia dah pesan dekat si B sebab dia nak tolong kawan punya pasal, sebab nak bagikan projek kawan tu berjalan dan dapat bayaran seterusnya kan. Jadi dia pun bagi pinjam kat si B ni. Okey. Dan si B ni pun gunakan duit yang dia pinjam tadi. Okey, projek pun berjalan. Okey, dipendekkan cerita lah. Okey, dipendekkan cerita. Bila time payment pertama, dia diam. Tak bayar, tak
tak bising apa, tak apa hello pun kawan ni. Kata, oh aku dah dapat payment pertama, aku bayar sikit dulu boleh tak? Tak ada. Dia diam, membisu. Kawan ni atas dasar percaya kepada si B ni, okey, dia pun okey tak apalah, mungkin dia perlukan duit lagi sebab projek tu tak silap saya dalam setahun punya projek tau. Setahun punya projek dan dapat payment pertama dia tak bayar. Dia telah pertama B ni dah mungkir janji dekat si A, okey, atas perjanjian asal dia untuk membayar hutang dia bila payment pertama dah masuk. Okey, tapi bila sampai payment pertama dia tak bayar. Okey. Dan adalah beberapa peristiwa yang kawan ni memerlukan duit time emergency kan, sebab yalah duit simpanan dia dah diambil, dia bagi pinjam dekat si B ni, kemudian masa emergency dia tak ada duit, dia minta kat B ni dengan alasan sorry lah bro tak ada duit, lepas tu time ni tengah gawat, payment tak dapat lagi, padahal payment dah masuk tapi dia sendiri tak bayar hutang tu. Maksudnya dia ada niat untuk tak nak bayar hutang kawan tu. Itu adalah satu benda yang tak baik sebenarnya. Dan benda ni berlarutan. Saya tak ingat dia start daripada 2000 berapa, dan baru-baru ni 2020 saya dapat cerita yang si A dengan si B ni bergaduh besar lah. Sebab si A ni duk minta tuntut hutang dia, tuntut. Okey, bila dia tuntut hutang tu, apa yang terjadi adalah si B ni dia bayar lah dalam, saya rasa dalam 2,000, tak silap saya dia bayar dalam 2,000, 2 ke 3,000, saya pun tak pasti mohon dia berapa. Hanya yang terlibat je tahu. Saya just tak nak ambil pot sangat pun, saya just layan cerita tu sebagai kawan kan, untuk mendengar luahan hati kawan. Okey, dia kata kawan tu bayar, dan last sekali mengejutkan lah apa yang si B ni cakap. Okey, dia kata dekat kawan yang si A ni, yang dah bersusah payah membantu dia time dia susah nak start projek tu. Okey, si B ni buat apa tau? Last kali dia kata, okey, kalau kau asyik minta dekat aku, kita putus kawan lah. Kita putus kawan. Okey, aku dah tak nak kawan dengan kau. Dan hutang kau tu, aku akan bayar lepas aku mati. Dia kata macam tu. Astaghfirullahalazim. Bro, ada hadis Nabi, siapa yang pandai sila rujuk balik. Okey, sebab saya dulu memang sekolah agama, tapi saya tak berapa kuat sangat agama, tapi tahulah juga, ada juga dengar hadis yang ada satu ketika Rasulullah dia tak solat jenazah sahabat tu sebab ada hutang, tak silap saya, dalam 300 dinar ke apa kan. Rasulullah kata, Rasulullah tanya sahabat, dia kata, dia ni ada hutang tak? Sahabat kata dia ada hutang. Okey, kalau macam tu kamu sembahyangkanlah dia. Kan? Rasulullah tak nak sembahyangkan jenazah orang yang berhutang. Okey. Sampailah satu sahabat kata, okey, Rasulullah tolong solatkan jenazah yang sahabat kita ni, dan saya akan langsaikan semua hutangnya. Barulah Rasulullah solatkan jenazah tersebut. Nampak tak besarnya implikasi hutang ni? Okey. Dia boleh membawa mudarat yang besar kalau kita tak manage hutang kita dengan betul, dan kalau kita melanggar perjanjian hutang kita dengan orang tu. Dan berbalik kepada cerita tadi, si B ni kata, bila mati nanti baru aku bayar hutang kau, dan aku amanahkan kepada waris aku untuk bayar hutang. Okey, persoalannya di sini adalah, kalau anda berhutang, okey, dalam hidup anda mesti nak pergi haji kan. Kalau anda pergi haji dengan keadaan anda tak melangsaikan hutang si A ni tadi, sah ke haji anda? Okey, yang tahu pasal agama boleh bahaskan benda ni. Tapi kalau ikut apa yang saya belajar dulu, kalau anda berhutang buat haji tapi anda tak langsaikan hutang orang, haji anda tak sah. Okey, itu satu. Dan yang ni kalau yang pandai pun boleh confirmkan juga. Saya pun tak pasti sama ada benda ni betul atau tidak. Dengar-dengar orang kata roh orang yang berhutang dia tergantung di langit. Okey, hutang. Anda pasti ke waris anda tu boleh bayarkan untuk anda bila anda dah mati? Okey, macam mana kalau
yang si A ni tadi berpindah kat tempat lain. Dan si B ni kan dia dah putus kawan, dia tak tahu, tak ada kontak apa semua. Dan si A ni pun kebetulan pula handphone dia hilang. Okey, dan dia tukar handphone baru. Lepas tu dengan nombor baru sekali. Okey. Macam mana yang waris si A ni, si B ni tadi, okey, yang berhutang tadi, yang kata nak bayar lepas dia mati tadi, nak hubungi orang tadi. Okey. Macam mana? Okey. Itulah akibat bila kita berhutang tapi kita selalu mengelak untuk membayar hutang. Dia akan putus kawan. Sama juga kes ni macam saya bagi pinjam dekat kawan saya tadi. Dia sampai sekarang dah tak dapat kontak. Okey. Kemudian yang si A ni pun sama juga, putus kawan juga. Itu adalah satu benda yang saya rasa memang menyedihkan lah. Sedih tau. Sebab kita sebagai orang bagi hutang ni, kita nak tolong kawan kita dan bagi sejumlah duit. Kadang-kadang kita menggunakan duit simpanan kita sendiri. Tapi yalah, tak tahulah, sebab saya pun tak dapat nak fikir kenapa orang yang berhutang ni liat sangat nak bayar hutang. Padahal kalau anda bayar sikit-sikit pun tak ada masalah. Benda tu boleh diuruskan sebenarnya. Okey. Macam dalam video saya yang sebelum ni, okey, saya ada cerita pasal pengurusan kan. Salah satunya adalah pengurusan kewangan. Okey, anda kena uruskan wang anda. Bila duit yang masuk dalam akaun anda tu, anda kena separatekan. Okey, yang ni aku nak bayar hutang. Okey. Itu adalah usaha anda untuk bayar hutang-hutang yang anda dah buat. Okey. Okey, itu dua kisah. Yang pertama, saya sendiri berhutang. Okey, tu tak ada hutang sangat. Hutang jugalah kiranya kan. Sebab kita dah janji bayar kowe tu bulan-bulan. Okey. Yang kedua adalah bila kita bagi hutang dekat kawan. Itu adalah dua cerita yang saya boleh share dengan anda, atau kongsi dengan anda. Dan kedua-duanya end up putus silaturahim. Satu benda yang memang tak bagus lah. Okey. Yang ketiga, saya terpaksa tanggung hutang orang lain. Disebabkan ada satu pihak ni, dia menggunakan nama saya untuk subscribe satu subscribe kuku dan juga subscribe internet bulanan, yang bayaran bulanan ni. Dia subscribe untuk menggunakan kemudahan tersebut untuk diri dia sebenarnya. Tapi masa cerita dengan saya tu, dia kata untuk kegunaan perniagaan ataupun syarikat. Okeylah, kita tak apalah. Kita benda ni saya boleh kata saya percaya sebab dia partner. Kata okey, konon-kononnya dia ada banyak benda yang dia ada benda lah dia tak boleh nak tu. Jadi dia untuk memudahkan urusan, dia kata okey, saya gunakan nama awak lah untuk ni, untuk subscribe air untuk office kita ni. Lepas tu untuk internet office kita kan, kita nak guna. Pada awalnya dia ikut perjanjian, dia bayar bulan-bulan. Sampailah beberapa bulan dia dah stop bayar. Okay, bila saya tanya kenapa tak bayar benda-benda macam ni, jawapan dia adalah itu bukan keutamaan. Hello bro, kalau anda tengok video ni bro, hutang adalah keutamaan utama untuk anda jelaskan. Okey? Adalah benda pertama yang anda perlu jelaskan dan top priority untuk anda jelaskan. End up, saya kena kejar dengan pemungut hutang daripada Kowe dengan Unify. Siapa yang pernah kena kejar dengan pemungut hutang Unify, anda tahu macam mana peritnya kena kejar dengan dia orang. Saya beberapa kali berjumpa dengan dia, tanya, bro macam mana ni? Benda ni dah berlarutan. Saya ni dah semak kan bila kita kena kejar. Sebab hutang yang bukan kita buat, hutang orang lain. Kita terpaksa menanggung hutang orang lain. Dia akan menjadi bebanan ataupun tekanan pada emosi kita. Kerja-kerja kita jadi tak berapa bagus. Sebab terlalu tertekan lah dengan orang yang memungut hutang ni. Kalau siapa yang pernah kena kejar dengan pemungut hutang ni, dia tahu macam mana perasaannya. Ada ancaman blacklist, ada ancaman nak pergi ke mahkamah apa semua ni. Okey, benda tu kita tak boleh apa sebab hutang tu bukan hutang saya, hutang orang lain.
Tapi dibebankan ke atas saya sebab menggunakan nama saya. Okey, itu adalah satu pengajaran lah kepada saya supaya jangan sewenang-wenangnya percayakan orang untuk gunakan nama kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu adalah pengalaman saya. Memang end up akhirnya saya sendiri yang kena selesaikan ataupun langsaikan hutang tersebut. Okey, sebab TM tu sampai dia setelah beberapa bulan, tak silap 3 atau 4 bulan kita tak bayar, dia akan terminate account tu. Saya rasa bukan 4 bulan jugalah sebab hutang tu dalam 1,000 lebih tu. Hutang TM tu 1,000 lebih. Saya terpaksa tanggung. Okey, saya terpaksa tanggung hutang tu 1,000 lebih tu. Sebab bukan hutang saya, hutang orang yang gunakan perkhidmatan tu. Bila saya tanya, dia kata apa alasan, dia akan bagi banyak alasan. Kata internet tak bagus lah, apa Unify ni tak bagus. Okey. Kemudian dia kata last kali dia kata saya dah tukar kepada Maxis. Tanpa bagi tahu saya dah tukar kepada Maxis, tapi hutang TM tu tak nak bayar. Itu masalah dia. Jadi end up saya tak nak panjang cerita, saya kata okeylah. Tak apalah, kita punya partner sampai sini saja. Saya pun tarik handbrake, saya detach dengan dia. Okey, kau nak buat apa, kau buat je lah. Okey, aku nak buat bisnes. Aku memang tak suka berhutang, dan kau suka berhutang, kau hutang lah. Last kali saya langsaikan sendiri hutang TM tu, dan saya langsaikan sendiri Kowe, dan saya pindahkan nama Kowe tu kepada dia. Okey, yang menariknya, bila saya langsaikan hutang Kowe, saya pindahkan nama Kowe pula, Kuku. Okey, saya langsaikan hutang Kuku tu. Saya langsaikan hutang Kuku, saya tanya yang pemungut hutang tu, boleh tak saya nak tukar nama? Sebab Kuku ni saya tak guna. Orang lain yang guna. Dia gunakan nama saya untuk subscribe Kuku ni. Okey. Jadi orang tu kata, boleh hubungi HQ apa, macam mana proses untuk transfer ownership. Okey. Saya pun transfer ownership kepada dia. Okey, kepada dia ni, ya, yang asal yang menggunakan benda tu. Sebab saya tak guna pun. Saya ada Kowe kat rumah. Buat apa saya nak pergi subscribe lagi Kuku kan? Menyusahkan kan? Lepas tu saya tukar nama dia. Bila saya tukar nama dia, esoknya dia call saya marah-marah, kenapa tukar nama dia? Okey. Itu satu orang yang pada saya tak boleh dipercayai lah. Dia nak menggunakan satu benda tapi menggunakan nama orang lain, dan tak nak guna nama dia, dan tak nak ada nama dia, saya kata nama dia ni dipalitkan dengan hutang. Itu satu orang yang paling anda tak boleh percaya bila dia menggunakan nama anda dan berjanji sesuatu dengan anda tapi dia tak tepati. Memang tak boleh percayai, dan betul keputusan saya untuk detach dengan dia. Bila dia marah saya pasal Kuku tu, saya tanya, itu masalah saya ke? Diam dia. Dan perlu ke saya tukar balik nama saya? Tak perlu. Kan? Dan dia kata, kenapa tak bincang dengan dia? Hello, semasa kau letakkan hutang tu dekat aku, okey, banyak kali aku jumpa kau, macam mana nak settle benda ni, dan end up kau tak settle, kau bagi alasan macam-macam, kata duit tak ada, duit payment tak masuk lagi lah, apalah, itulah. Lepas tu akhirnya bila kena kejar, saya pernah tahu, saya telefon dia, okey, saya ni dah ada orang call untuk naik ke mahkamah dah sebab benda ni sangat serius. Apa dia cakap kat saya? Janganlah hati tisu. Janganlah jadi hati tisu. Biasalah orang tuntut-tuntut hutang ni. Okey bro. Masalahnya sekarang, ini bukan hutang aku tapi hutang kau. Okey? Ini hutang engkau. Kau bebankan kat atas aku. Bila aku kena kejar, aku mengadu kat kau, kau kata kau hati tisu. Sekarang ni, siapa yang hati tisu sebenarnya? Si pengecut yang tak nak menggunakan nama dia, menggunakan nama orang lain, ataupun kita yang dikejar, yang hati tisu ni. Okey, yang tu tak apalah, kita tutup kisah tu di situ. Okey, ini yang apa yang saya nak bicarakan dengan anda hari ini adalah, ataupun dalam video kali ini, akibat bila berhutang. Hutang ni ada baik dan ada buruknya. Okey, yang baiknya kalau kita dapat manage hutang tersebut, kita dapat langsaikan dan kita fluent, elok bayar hutang-hutang kita tu, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang macam kita nak beli kereta, kita terpaksa berhutang sebab jumlah yang untuk bayar beli kereta tu sangat besar kan. Tu tak ada masalah. Janji anda boleh manage duit anda setiap bulan bila anda dah tahu. Contoh macam kereta. Bila kita beli kereta, kita dah tahu fix amount yang kita kena bayar setiap bulan
dan berapa tahun dia punya period dia untuk kita bayar kereta tu kepada bank. Okey, jadi bila gaji anda masuk ataupun anda dapat payment sebagai usahawan, anda dapat payment, terus pisahkan duit anda, bahagikan atau manage duit anda tu, asingkan duit yang nak dibayar tu. Okey, jangan belanja dulu. Tolong manage duit anda, bayar dulu hutang, baru yang lebih tu anda belanja. Ada juga orang yang, mungkin ada juga yang tanya, okey, hutang saya setiap bulan adalah 1,500. Gaji saya dalam 2,500. Okey, gaji saya 2,500, hutang saya 1,500. Kalau saya bayar 1,500, bulan-bulan duit saya yang saya boleh belanja adalah 1,000. Okey, persoalannya adalah kenapa anda buat hutang di luar kemampuan anda? Okey, kenapa anda berhutang dengan jumlah yang begitu banyak tapi tak tally dengan gaji yang anda dapat setiap bulan? Anda boleh cari dekat internet macam mana nak uruskan hutang, okey, ataupun pengurusan kewangan. Okey, ada banyak video-video kat internet, dekat YouTube pun banyak video pasal pengurusan kewangan. Tapi apa yang saya belajar, okey, bagi kita usahawan ataupun orang yang biasa, hutang kita, okey, tak boleh lebih 50% daripada apa yang kita ada. Ataupun kata payment kita setiap bulan adalah 2,000, tak boleh lebih daripada 2,000. Okey, hutang kita. Ataupun gaji kita 2,000, hutang yang kita dapat tu, hutang yang kita buat tak boleh lebih daripada 2,000. Katalah kalau kita nak beli kereta, okey, kalau kita nak beli kereta, pastikan yang kita perlu bayar setiap bulan tu adalah 30% maksimum. Tak silap saya lah. Dalam 30%. Okey. Sebab kita tak nak bebankan apa yang pendapatan kita setiap bulan tu dengan membayar hutang saja. Dia ada baik, ada buruk. Tapi yang buruk tu bagi pendapat saya lah. Mungkin ada orang lain ada yang pendapat lain. Okey. Bagi saya yang buruknya lebih banyak bila kita tak manage hutang tersebut. Okey. Dia akan jadi bebanan yang tak perlu kita tanggung sebenarnya. Hutang ni. Okey. Dan ada juga kes ramai juga usahawan yang muflis disebabkan hutang. Okey. Dan hutang ni implikasi dia adalah bila nama kita kena blacklist disebab hutang, banyak urusan kita akan disekat. Okey, kita nak buat pinjaman tak boleh. Kan, sebab kita berhutang kita tak nak bayar, itu masalah kita lah. Ataupun kita buat hutang terlalu banyak dan di luar daripada kemampuan kita, itu masalah juga. Okey. Jangan, kalau bila berhutang, sila jangan buat hutang yang di luar kemampuan anda. Okey, anda sendiri tahu setiap bulan berapa duit yang masuk, berapa duit yang keluar, dan anda sendiri tahu berapa gaji anda setiap bulan. Jadi, sila pastikan seboleh-bolehnya sebagai usahawan lah, terutama sekali usahawan, individu pun saya rasa perlu juga uruskan hutang ni. Terutama sekali sebagai usahawan, sebab saya sendiri saya adalah sebagai usahawan. Kalau seboleh-bolehnya kita elakkanlah hutang. Akibat daripada hutang ni tadi, kita boleh putus silaturahim. Lepas tu kita terpaksa tanggung bebanan yang kita tak perlu tanggung. Okey, dan mungkin juga boleh jadi muflis dan menyusahkan urusan kita bila kita kena blacklist. Okey. Dan juga emosi kita pun terganggu juga. Kalau kena kejar dengan penguntit hutang ni, penguntit hutang ni kalau anda kena kejar memang serabut kepala. Jadi seboleh-bolehnya nasihat saya terutama sekali kepada usahawan, okey, elakkan daripada berhutang. Kalau berhutang, sila manage hutang anda dan jangan ambil hutang di luar daripada kemampuan anda. Okey dah, saya rasa sampai di sini dahulu kita punya bicara. Okey, kali ini topik mengenai hutang. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.